bertemu lagi dalam Bisnes Alternatif. Okey, inovasi produk itu penting bagi memastikan kelangsungan syarikat, bagi memastikan kelangsungan perniagaan. Inovasi waffle station lepas ini ke mana? Okey. Waffle Station mempunyai matlamat kita sendiri, di mana kita akan cuba mengeluarkan produk-produk yang kreatif dan unik. Dalam pada masa yang sama, keenakan tu menjadi tumpuan kami lah, dan kami sentiasa mengeluarkan produk-produk baru. Seperti contohnya dahulu kita keluarkan untuk potato spring, untuk twisto, dan sekarang ni yang terbaru anak kami adalah waffle station. Seperti sebagai orang kata pemilik brand atau pemilik IP waffle station, bagaimana waffle station ini meraih keuntungan? Kerana kalau diikutkan kepada sistemnya, peserta, bukan franchisee, tapi peserta itu mendapat 100% keuntungan, tak perlu dikongsi, no contract. Jadi saudara sebagai pengusaha ataupun pemilik IP waffle station ni, macam mana dapat untung? Okey. Seperti yang kita maklum tadi, yang kami adalah pembekal bahan mentah secara berterusan dan kita adalah pengilang. Jadi dari situ kita menjana pendapatan secara berterusan dengan membekal bahan-bahan mentah tadi. Jadi bergerak ke hadapan, waffle station sendiri harus mencari lebih banyak peserta. Dan sekarang ni kebanyakan peserta dekat mana? Okey, rata-rata peniaga kami merangkumi pelbagai lapisan peringkat, daripada kecil sehinggalah besar, ataupun daripada pasar malam sehingga komplek, seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, umur peserta ataupun ada peringkat umum, macam saya kata tadi, peringkat umum, peringkat pelbagai lapisan. Ada di antara mereka adalah pelajar, suri rumah, malah yang bekerja, malah ada yang bekerja dalam bidang profesional seperti guru dan engineer dan sebagainya. Malah ada pekerja kilang pun. Buat part time ke? Buat part time. Buat part time ni buat jadi macam mana? Okey, part time contohnya mereka berniaga di uptown ataupun downtown lah, kalau kita kenal di area sekitar Lembah Kelang atau Kuala Lumpur ni, dan pasar malam. Masa yang minimum, dan konsep yang kita perkenalkan ni adalah konsep mudah alih, di mana kita perkenalkan dengan meja lipat, kios yang boleh dimuatkan dalam kereta. Okey. Dan sasaran untuk tambah peserta sekarang ni ada 300. Ya. Mungkin dalam 2 tahun lagi ada berapa? Okey, secara keseluruhannya 300 tu merangkumi antara lain-lain produk, dan kita sentiasa menyasarkan golongan-golongan baru ataupun golongan-golongan muda. Jadi mereka ni lepasan SPM, lepasan IPT, mahasiswa. Jadi sentiasa ada permintaan daripada situ, di mana dengan konsep yang kita bawa ni, kita secara berkala kita akan keluarkan produk-produk yang baru dan unik lah. Okey, nak ke luar negara atau nak ke kat Malaysia dalam tempoh 2 tahun ni? Dalam masa 2 tahun ni kami menjangkakan usahawan.com akan menembusi pasaran antarabangsa, dan tapi mengambil beberapa inisiatif atau langkah di mana kita cuba memperkenalkan identiti lah Malaysia sendiri. Oh, identiti Malaysia pada produk terutama dia. Apa identiti Malaysia pada produk? Rendang. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok menu, dia mungkin waffle ni adalah asalnya daripada overseas ataupun Europe dan sebagainya. Kalau kita sebut waffle tapi orang tak pernah rasa waffle yang ada tuna, kita pakai sosis, walaupun dia adalah sosis ni makanan sudah menjadi makanan kebiasaan bagi orang kita, dan kita buat dia dalam bentuk pedas. Biasa waffle kita dengar manis kan, tapi sekarang ni kita perkenalkan waffle yang pedas. Bagaimana rasa pedas tu boleh diadapt untuk waffle. Okey. Dan kalau macam tu, sasaran market dia kat mana? Serantau dulu, kalau serantau dulu negara mana? Kita akan perkenalkan mula-mula, setakat ni sudah ada beberapa produk kita yang menembusi, contohnya Singapura, dan contoh bubble waffle kita lah. Untuk waffle station ni ada 3 jenis waffle, waffle stick, bubble waffle dan waffle klasik. Dan contohnya di Singapura dan satu lagi di Indonesia. 2 tempat tu saja sudah mencapai kita punya sasaran. So, Indonesia sudah masuk? Sudah masuk. Okey. Di kebaikan ni ke mana? Berapa peserta kita ke Indonesia? Oh, di Indonesia lebih kurang 1-2 macam itulah. Dan di Singapura ada seorang kita punya rakan. Cabaran nak masuk ke Indonesia
berdasarkan pengetahuan saya agak mencabar. agak mencabar. Jadi macam mana? Apa cabaran dia sebenarnya? Cabaran dia sebenarnya lebih kepada domestik, penghantaran bahan mentah. Di mana kita penyelesaiannya kita gunakan kaedah penghantaran yang murah. Kita sini gunakan Pos Malaysia dan contoh kalau di Singapura amat lebih mudah lah sebab di sana kita boleh ada perhubungan kenderaan dan sebagainya. Okey, Indonesia satu pasaran yang cukup besar. Katakanlah di setiap provinsi Indonesia dari Aceh sampai ke Irian Jaya kita ada peserta. Mungkin kena buat kilang tak dekat Indonesia? Okey, ataupun kilang masih lagi di Malaysia? Kita pertama sekali kita lebih kepada masyarakat setempat dan membuka peluang kepada setempat lah. Dan itu matlamat kami untuk menaikkan Malaysia, memajukan. Jadi setakat ni kalau memerlukan keperluan ke arah sana kami akan cuba memenuhi. Tapi kalau sekiranya lebih kepada keperluannya di sini, kita akan memenuhi permintaan di sini dulu. Okey, Saudara Faizal, terima kasih kerana berkongsi dengan Bisnes Alternatif malam ni. Alright, dan sebelum pisah, ini dia anchor kita malam ni. You should eat a waffle, you can't be sad if you eat a waffle. Ini dari Lauren Myreco. Baiklah, terima kasih kerana menonton Bisnes Alternatif. Saya Syazwan Jari. Bye-bye.